Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kelas Tauhid bersama Ustazah Najihah bagi tahun 4 Ibnu Khaldun dan 4 Ibnu Sina. Jadi sebelum kita memulakan pengajian, marilah sama-sama kita tadah tangan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini kita masih di bawah tajuk neraka. Jadi hari ini kita akan sambung mengenai sifat-sifat ahli neraka. Anak-anak boleh buka di muka surat 36. Jadi antara sifat-sifat ahli neraka ada 6. Yang pertama, orang yang ingkar. Yang kedua, orang yang keras kepala. Yang ketiga, orang yang menghalang kebajikan. Kebajikan itu bermaksud kebaikan. Yang keempat, orang yang melanggar batas. Yang kelima, orang yang meragui kebenaran. Dan yang keenam, orang yang menyembah selain Allah. Keenam-enam ini adalah sifat-sifat ahli neraka. Okey, kamu tengok di muka surat 36, sifat-sifat ahli neraka. Nombor 1, orang yang sangat ingkar, iaitu mereka yang sangat kafir. Pelbagai kekafiran mereka lakukan dari segi perbuatan ataupun ucapan, dan kekafiran itu telah menguat dalam diri mereka. Okey, sifat yang pertama, orang yang ingkar. Ustazah terang secara ringkas. Orang yang ingkar ni ialah perbuatan ataupun ucapan mereka menyerupai orang kafir. Okey, kita sedia maklum orang kafir memang tempatnya di neraka. Okey, di sini dia nak terangkan orang Islam tapi perbuatan dia ataupun ucapan dia menyerupai kafir. Okey, contohnya dia tahu solat 5 waktu tu wajib dilakukan, ditunaikan, tapi dia tak solat. Perbuatan dia tu dah menyerupai orang kafir. Ataupun ucapan yang tak baik, ucapan yang tak berfaedah, ucapan yang mendatangkan dosa, yang menyerupai orang kafir. Inilah ciri-ciri orang yang ingkar, tergolong dalam sifat-sifat ahli neraka. Yang kedua, keras kepala, membangkang terhadap kebenaran dengan melakukan kebatilan sedangkan dia tahu tentang kebenaran itu. Kalau kebenaran itu ditawarkan kepadanya, dia tidak mahu menerimanya walaupun kebenaran itu begitu jelas. Okey. Sifat yang kedua iaitu keras kepala. Ustazah terang secara ringkas. Okey, keras kepala ialah tidak mahu menerima kebenaran walaupun kebenaran itu jelas. Okey, Ustazah bagi contoh orang perempuan mengenai aurat. Okey, aurat ni sebagai wanita Islam, auratnya keseluruhan tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey, dah tahu aurat tu wajib ditutup, kalau tak tutup berdosa, tetapi masih tak tutup. Dah tahu bila tak tutup berdosa tapi tak tutup aurat juga. Itulah maksud tidak mahu menerima kebenaran. Adalah orang yang keras kepala. Ini tergolong dalam sifat-sifat ahli neraka.
Yang ketiga, suka menghalang kebajikan, iaitu orang yang menghalang segala amal yang baik, mencari segala kebajikan untuk dihalangi, dan yang terbesar adalah menghalang seseorang untuk beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya, serta menghalangi seseorang untuk berdakwah kepadanya. Seterusnya, sifat yang ketiga iaitu menghalang kebajikan. Okey, Ustazah terang secara ringkas. Menghalang kebajikan ni bermaksud tidak mahu beriman dan menghalang orang lain beriman. Okey, macam dalam buku tu dia sebut, okey, menghalang daripada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. Jadi dekat sini Ustazah bagi contohnya dia tak suka solat. Dia tak suka solat, lepas tu dia halang anak-anak dan isteri dia solat. Dosa besar lah tu. Dia tak mahu solat dan dia juga menghalang orang-orang lain solat untuk sembah Allah. Inilah sifat-sifat ahli neraka. Yang keempat, melanggar batas, iaitu melanggar batas-batas hukum Allah dan melanggar hak-hak makhluk sehingga dia berbuat jahat kepada mereka. Dia menghalangi seseorang untuk berbuat kebajikan namun ia berbuat jahat kepadanya. Okey, sebagai contoh, seperti perlakuan orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Mereka melarang Nabi Muhammad SAW berbuat baik, malahan mereka berbuat jahat kepada baginda. Yang kelima, meragui kebenaran, yakni tertanam dalam diri keraguan dan kebimbangan. Demikian juga dia membuat keraguan kepada diri orang lain. Kelima, meragui kebenaran. Okey, tertanam dalam diri keraguan dan kebimbangan. Okey, Ustazah bagi contoh ringkas. Contohnya dia duk meragui, Allah ni tak nampak, macam mana kita nak sembah? Kenapa kita duk sembah benda yang tak nampak? Dia meragui kebenaran, dia meragui yang Allah itu wujud, Allah itu Tuhan kita. Bukan setakat itu saja. Dia bukan setakat meragui untuk diri dia saja, tapi dia turut mempengaruhi orang lain. Dia turut beritahu, ajak orang lain fikir kat mana Tuhan tu wujud ke tidak. Bukan setakat meragui, malah mempengaruhi orang lain. Ini adalah sifat-sifat ahli neraka, iaitu meragui kebenaran. Yang keenam, menyembah selain dari Allah, iaitu menghambakan diri dengan menyembah sesuatu yang selain dari Allah, iaitu mensyirikkan Allah, menyembah selain Allah. Okey, ini secara terang-terangan menghambakan diri kepada sesuatu selain Allah, iaitu mensyirikkan Allah. Sebagai contohlah, zaman sekarang orang nak minta tolong, pergi dekat bomoh minta tolong kepada syaitan. Itulah maksud menyembah selain Allah. Dia menghambakan diri kepada syaitan. Ini adalah sifat-sifat ahli neraka. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.